Hari ini saintis baru faham betul besi turun dari langit. Sebab apa? Sebab nak menghasilkan besi, suhu yang diperlukan ialah ratusan juta darjah Celsius. Saya ulangi, nak menghasilkan besi, suhu yang diperlukan ialah ratusan juta darjah Celsius. Suhu di bumi paling tinggi berapa? Di pusat bumi paling tinggi 5,000 darjah Celsius. 5,000 saja, bukan ratusan juta. 5,000 rendah, tak boleh menghasilkan besi. Maka besi tak mampu dihasilkan oleh bumi. Matahari kita, suhu paling tinggi di matahari berapa, tuan-tuan dan puan-puan? Nanti sebuah kajian, lebih kurang 20,000 darjah Celsius. Tak sampai ratusan. Nak hasilkan besi perlukan ratusan juta. Di matahari cuma 20,000. Jadi tak boleh menghasilkan besi. Maka besi dihasilkan oleh bintang yang lebih besar berbanding matahari. Maka di bintang besar itulah besi terhasil. Dan lebih kurang 4,5 bilion tahun terdahulu. Lebih kurang 4,5 bilion tahun terdahulu. Lama dah. Bintang itu meledak. Bintang itu meledak dan pecah. Dan bongkah-bongkah besi berterbangan di angkasa raya. Dan 4,5 bilion tahun terdahulu, satu bongkah besi itu berlanggaran dengan bumi. Itulah maksud firman Allah, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi dari langit. Sains baru faham, Allah dah sebut ceritanya lama dahulu. Menampakkan Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan ciptaan Arab. Arab dulu di era jahiliah tak faham semua ni. Sains baru faham, mereka tak faham. Tapi Quran dah bagi tahu. Maksudnya Quran kalam Allah. Itu juga menyebabkan Dr. Daniel, orang sains, jatuh cinta pada Quran. Sebab sains Al-Quran mendahului zaman. Kenyataan sains dalam Al-Quran mendahului zaman. Itu menyebabkan insan kerdil nama Daniel ni jatuh cinta pada Quran. Tapi ingat, Quran bukan buku sains. No. Tapi dalam Quran ada kenyataan saintifik, itu saja. Quran kitab hidayah, bukan kitab sains. Tapi dalam kitab hidayah ada isyarat saintifik yang menampakkan tentang Quran kalam Allah. Sebab itu kalau boleh didik anak untuk mengaji Quran dengan baik dan bagi mereka faham isi Quran. Ikut tahap umur. Anak kecil sekolah rendah mungkin dimulakan dengan cerita Rasul-Rasul berdasarkan Quran. Halakah tak lama lagi, halakah di TV3 hari Jumaat. Tadi kami bincang apa tadi? Dosa basikal lajak. Siapa tengok halakah tadi, dia akan faham tajuk dosa basikal lajak. Kami bincang basikal lajak tadi. Nanti nak cerita ibrah seorang Rasul. Anak sekolah rendah nak cerita benda yang sains-sains, belum lagi cerita Rasul-Rasul dalam Quran. Halakah akan datang nak cerita pengajaran tentang seorang Rasul. Kami bercakap tentang Nabi Yunus. Cerita ke anak-anak cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan seekor ikan paus. Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan paus. Duduk dalam perut ikan.
Dan ketika berada dalam perut ikan, Nabi Yunus tak merungut. Nabi Yunus tidak merungut. Nabi Yunus berzikir pada Allah. Nabi Yunus berzikir pada Allah. Apa zikir? Itu kami sampaikan di TV. Apa zikir ni? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan sebab musabak zikir, sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang minta tolong kepada Allah, minta dengan membaca ini, ya Allah tolong hamba-Mu, ya Allah tolong hamba-Mu, dengan berkat la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah hilangkan daripadanya segala penderitaan dan segala kesusahan. Sebab itu ketika di TV kita sebut, tuan-tuan dan perempuan, ketika bermasalah, semayang jangan tinggal. Masa sujud minta, dah selesai tadi. Di samping itu, dekati Quran. Baru saya sebut tadi. Dan bila kita dekati Quran, dapat banyak formula. Tadi formula 2 sort. Dan sekarang formula dari Nabi Yunus. Bila kita ada problem, tak tenang, jangan merungut. Baca doa Nabi Yunus. Ulang. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Kamu saja, ya Allah. Maha suci-Mu. Sesungguhnya aku ini orang zalim. Nampak? Baginda tak marah orang. Baginda salahkan diri sendiri. Aku buat silap. Aku zalim. Tolong aku. Jadi itu sebab musabab. Akhirnya ikan paus pun keluarkan baginda. Dan Allah selamatkan baginda. Dengan baginda dimuntahkan di tempat yang ada pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Sebab itu Islam bagi formula penyelesaian. Cuma kena tahu formula tu. Termasuk doa tadi. Itu kalau kita faham Quran. Kalau tak faham, baca saja. Formulanya berlian. Formula yang saya sebutkan tadi baru 2 perkara. Tapi bagi saya berlian. Kita naik kereta pergi kerja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fokus. Tiba-tiba jalan senang, nak parking pun Allah takdirkan ada mudah, insya-Allah. Keluarga pun damai, insya-Allah. Pelajaran mudah, insya-Allah. Rezeki murah, insya-Allah. Penyakit baik, insya-Allah. Itulah keindahan Al-Quran, insya-Allah. Okey. Suara saya pun makin nak pecah dah. Makin nak pecah. Tadi agak mencukupi. Okey, anak-anak okey? Mencukupi? Okey? Okey. Okey, sebelum saya berakhir, kalau ada soalan, anak-anak mungkin ada soalan, saya nak dengar. Ataupun tuan-tuan perempuan ada soalan, boleh tanya. Apa-apa saja, tanya. Sebab special kan. Saya buka ni sebab special, mereka special. Kau ada soalan, nak faham, tanya apa-apa saja. Tanya pada cikgu. Tuan-tuan perempuan ada soalan, tulis pun tak apa. Cuba sahabat saya Ridwan, tulis pun tak apa. Ada kertas. Ni sahabat saya akan edarkan kertas. Apa kakak-kakak di belakang suara tak kesampaian, Ridwan bagi kertas kat belakang. Kita bagi masa untuk soalan. Oh, adik ada soalan. Ya. Oh, adik ada soalan. Adik mari depan sikit. Bagus budak ni. Ya, soalan apa adik? Ustaz, Allah berzikir kok. Lagi sekali. Allah berzikir kok. Apa soalannya? Ustaz, Allah berzikir kok.
Allah pun berzikir ke? Oh, Allah berzikir ke? Oh, Allah berzikir ke? Bagus soalan tu. Ustaz pun kena fikir banyak kali nak jawab macam mana. Ha? Allah ni berzikir ke? Dalam Quran ada satu ayat, surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Fadhkuruni azkurkum. Tu ayat tu. Tu menjawab dah tu. Al-Quran menjawab. Fadhkuruni azkurkum. Kamu zikirlah padaku. Fadhkuruni, zikirlah. Zikir ni maksud ingat. Adik, zikir maksud ingat. Fadhkuruni, zikirlah padaku. Ingatlah padaku. Azkurkum, aku zikir padamu. Aku ingat padamu. Zikir Allah bukan macam kita. Kita zikir kepada Allah, kita puji dia, kita tauhidkan dia, kita sucikan dia. Azkurkum, kamu zikir pada aku ingat pada kamu. Jadi ingat pada kita, bukan Allah agungkan kita. Allah tunaikan permintaan kita. Jadi Allah dia paling tinggi. Kita zikir dengan mengagungkan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah berikan pahala pada kita. Itu maksud zikir dalam ayat tadi. Azkurkum, aku ingat padamu, tapi ingat dengan pahala, ingat dengan keampunan dosa, ingat dengan makbul. Itu maksud dua penjuru zikir. Kita agungkan Allah, Allah beri pahala. Allah ingat kita dengan pahala dan keampunan. Bagus adik, insya-Allah. Ada lagi soalan? Allah